Okay guys, berjumpa lagi dengan aku di YouTube channel Al-Hafiz Junid. Okay, pada 2-3 hari yang lepas aku membuat satu video yang cerita ikan patin kan. Okay, tapi video tu cuma bercakap kosong. Okay, kali ni aku akan menceritakan kisah legenda ikan patin ni daripada mula sampai habis. Macam mana jalan ceritanya dan macam mana dia boleh dapat sumpahan, dapat talarang bagi sesetengah orang yang makannya. Okay, sebelum tu macam biasa jangan lupa untuk subscribe, like and share YouTube channel aku. Dan jangan lupa untuk tekan lonceng dekat bawah supaya korang tak akan terlepas dengan video-video yang aku update akan datang lebih menarik. Okay guys, untuk cerita legenda ni dia mengisahkan nelayan pada zaman dulu, beratusan tahun dahulu. Okey, cerita ni dia mempunyai 3 watak, 2 keluarga dan 5 orang anak. Watak yang pertama iaitu Awang Gading. Awang Gading ni dia selalu turun ke laut ataupun ke sungai untuk mencari makanan setiap hari. Tapi satu hari dia gagal untuk mencari rezekinya. Kemungkinan rezekinya tak ada di laut. Tapi setelah dia balik ke darat tu, dia terdengar bunyi tangisan seorang bayi dan dia pun bergegas untuk mencari bayi tersebut. Akhirnya dia berjumpai seorang bayi di atas batu dan di tebing, betul-betul di tebing sungai. Dia pun pergi hampir bayi itu dan pergi ambil bayi dan bawa balik tanpa memikirkan bayi itu dari keturunan siapa. Okey, bayi itu dia keturunan raja ikan di sungai tersebut dan dia seorang bayi wanita. Tanpa berfikir panjang, Awang Gading mengambil bayi tersebut dan bawa balik ke rumahnya dan diasuhnya sehingga menjadi seorang wanita dewasa dan dinamakan dengan nama Dayang Kemunah. Okey, Dayang Kemunah ni pula seorang wanita cantik. Dalam asuhan si Awang Gading ni telah mengajarnya pelbagai ilmu pengetahuan dan budi pekerti sehingga dia membesar menjadi seorang wanita yang penuh berilmu pengetahuan dan budi pekerti dan seorang wanita yang sungguh cantik di kampung Awang Gading tersebut. Setiap pemuda yang melihat wajah si Dayang Kemunah ni, dia pasti akan tertarik dengan wajah si Dayang Kemunah. Tapi pada satu hari terdapat seorang pemuda yang tampan yang kaya telah melalui kawasan rumah Awang Gading, iaitu rumah si Dayang Kemunah. Dengan tidak sengaja telah melihat si Dayang Kemunah menjemur baju dekat ampaian di bahagian luar rumahnya. Pemuda tersebut dinamakan dengan Awang Usup, iaitu watak ketiga dalam cerita ni. Awang Usup ni dia keturunan daripada orang kaya-kaya. Dia juga berbudi bahasa, baik hati dan sangat sopan santun dengan mana-mana orang. Pada masa tu si Awang Usup ni melihat si Dayang Kemunah, dia pun terus merasa jatuh cinta dengan si Dayang Kemunah dan ingin jadikan si Dayang Kemunah ni seorang isterinya. Beberapa hari si Awang Usup ni kembali ke rumah si Dayang Kemunah dan cuba untuk meminang si Dayang Kemunah untuk menjadikan isterinya. Dan si Dayang Kemunah ni pula bersetuju dengan lamaran si Awang Usup untuk menjadi isterinya, tapi dengan bersyarat daripada si Dayang Kemunah untuk si Awang Usup. Awang Usup harus mematuhi peraturan ataupun syarat-syarat yang ditetapkan oleh si Dayang Kemunah. Si Dayang Kemunah ni pula telah memberikan syarat yang agak senang bagi Awang Usup. Awang Usup pun berasa syarat ni terlalu mudah baginya kerana untuk tidak meminta si Dayang Kemunah senyum walau sekali pun. Tetapi Awang Usup tidak tahu apa yang berada di sebalik syarat-syarat yang si Dayang Kemunah ucapkan pada dia. Tanpa berfikir panjang, Awang Usup pun bersetuju. Setelah kedua-duanya setuju untuk menyertai ataupun mematuhi syarat tersebut, dia pun telah disatukan dan dikawinkan dalam satu pesta perkahwinan yang sungguh meriah. Dan diorang pun hidup bahagia dalam 1 ke 2 tahun. Tetapi kebahagiaan tersebut tidak lama kerana telah diragut atas kematian si Awang Gading. Dan si Dayang Kemunah pun berasa sedih dalam berbulan-bulan. Setelah si Awang Gading ni pergi dah begitu lama, si Dayang Kemunah kembali ceria dan melahirkan anak yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Okey, pada satu hari diorang yang dalam satu keluarga ni mempunyai 7 orang, iaitu anak 5 orang, si Awang Gading dan si Dayang Kemunah. Dan diorang pun terus berkumpul dekat satu tempat untuk melihat anaknya yang kelima tu boleh berjalan. Ada masa anak dia boleh berjalan tu, semua bergembira, bersukaria, ketawa. Tapi Awang Usup berasa kekurangan sebab dia tak pernah melihat, sepanjang dia berkahwin, dia tak pernah melihat si isterinya ni ketawa atau tersenyum. Dan dia pun mintalah untuk isterinya untuk ketawa dengan satu keluarga sekali. Tapi si Dayang Kemunah ni pula menolak. Oleh kerana si Awang Usup ni suami dia terpaksalah untuk senyum ataupun ketawa. Dekat sinilah
Korang nak tahu tak apa yang akan jadi lepas tu? Okey, selepas si Dayang Kemunah ni senyum, dekat situlah terdapatnya insang dekat mulut si Dayang Kemunah. Dan Dayang Kemunah pun terus berlari ke arah sungai yang berdekatan di belakang rumahnya. Dan si Awang Usup dengan anak-anaknya pun telah mengikuri si Dayang Kemunah dari belakang dan melihat si Dayang Kemunah perlahan-lahan menjadi seekor ikan. Dan pada masa itu juga si Awang Usup menyedari kesalahannya telah mengukir janji dan melanggar syarat-syarat yang diberikan oleh si Dayang Kemunah semasa diorang belum berkahwin lagi. Sebelum si Dayang Kemunah ni turun ke dalam air dan tidak dapat ditengok sesiapa pun lagi, si Dayang Kemunah pun berpesan dengan si Awang Usup, iaitu suaminya, dan berpesan jagalah anaknya dengan baik dan bila dah dewasa jadilah insan yang berguna, dan jangan seseorang pun yang keturunan daripada si Dayang Kemunah ni memakan ikan pati. Dan sesiapa yang memakannya seumpama memakan keturunan sendiri, dan dia akan menjadi gila ataupun mendapat penyakit yang boleh membawa ke arah kematian. Dan si Awang Usup pun bersumpah untuk mematuhi syarat-syarat yang diberikan oleh isterinya yang kedua ataupun yang akhir sekali. Dan sumpahan tersebut diteruskan ke atas semua keturunannya. Jadi itulah cerita di sebalik mengapa setengah orang Borneo tidak memakan ikan pati. Yang kebenarannya hanya Yang Maha Kuasa yang tahu. Ini sekadar cerita, kita nak percaya ataupun tidak terpulang. Hendak percaya tiada masalah, tidak percaya pun tiada masalah. Okey, itu saja cerita daripada aku. Dan jangan lupa untuk subscribe, like and share YouTube channel aku tau. Dan jangan lupa untuk tekan lonceng dekat bawah supaya korang tak terlepas dengan video-video yang aku update selepas ni. Okey, bye.